Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita kembali dalam Assalamualaikum. Ilai dulu. Bertemu kita kembali dalam ulang. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar DJ? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. DJ Afiq sihat ke tak? Alhamdulillah. Afiq tak sihat puasa. Macam puasa je. Sekarang bulan Syawal tu. Oh, puasa nak. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini dah minggu berapa sebenarnya? Ilai dulu. So, bertemu kita kembali dalam rancangan 2EDS FM. Bukan sekadar sembang kencang tapi Lagi kencang. Okey. Korang ni macam dah tak biasa. Dah minggu keempat dah kau. Afiq tak hafal apa lagi. Ulang balik. Tak apa. Kita tak ada apa banyak cakap. Okey, sekarang adalah satu tajuk yang agak asing dengan diri kita sebenarnya. Okey. Baru cerita lah. Kita Tapi dekat dengan Afiq tu. So, tajuk kita pada minggu ini adalah artis dunia baru. Masya Allah. Saya sedang di hadapan dia. So, 2EDS FM akan kira bukan dia lebih kurang future predict, tapi dia lebih kepada future psychology untuk meramal, maknanya akan datang itulah yang terjadi pada industri hiburan tanah air kita. Jadi sebenarnya korang faham tak apa yang maksudkan dengan tahu kita cuba je. So saya bagi dulu lah penjelasan apa yang saya nampak. Okey. Artis dunia baru ni pada pemahaman saya lah. Dia adalah seorang artis dalam dunia hiburan yang dilahirkan dalam dunia hiburan ataupun melalui dunia hiburan yang membawa satu idea, prinsip atau prinsip perjuangan. Faham tak? Maknanya seorang artis yang bukan sahaja berhibur dan menghiburkan orang. Betul, artis berhibur. Okey, betul lah, berhibur dengan menghiburkan orang. Okey. Artis bukan sahaja berhibur dan menghiburkan orang, tapi pada masa sama hiburan dia tu adalah dia membawa sekali idea perjuangan dia. Sebagai contoh, seorang artis ni dia lebih kepada membela hak asasi wanita dan kanak-kanak sebagai contoh. Okey. So itulah yang kita akan kupas. Sangat hebat bahasanya. Sampai saya faham terus. So saya nak cerita artis dunia baru ni dia macam tiba-tiba kalau dulu sekadar hiburan, sekadar macam contoh artis ni kita dengar lagu je ataupun kita kenal dia sebagai pelakon saja. Tapi pada masa akan datang dan juga sekarang dah mula naik, artis tu kita akan kenal sebagai satu duta yang memperjuangkan sesuatu idea. Okey. Okey. Jadi saya dah dapat dah sebenarnya. Senang cerita dia juga akan memimpin masyarakat dan artis ni mempunyai kuasa yang sangat besar dalam mengubah pola pemikiran masyarakat, dalam mengubah budaya masyarakat tu ke arah yang lebih baik. Tiba-tiba panjang kan. Kita dah sedia syarak ya. Kalau secara istilah kan. Okey, teruskan. Okey. So nak tanya Afiq dulu. Selama ni moderator. Saya Faris dulu. So kata tadi dah faham kan. So agak-agak ada tak contoh-contoh? Kenapa tak bergerak? Contoh-contoh okey, macam ni lah. Soalan pertama. Bagaimana DJ Farizwan nampak peranan artis dalam mengubah ataupun mengislahkan masyarakat? Masya-Allah, soalan sangat baik lah. Okey, ni pada pendapat saya, apa yang saya lihat dalam yang berlaku dalam industri hiburan negara kita khususnya lah, antarabangsa. Afiq mungkin boleh kupas nanti lah. Dia selalu pergi Amerika sana semua sebagainya. Undai je. Okey, dalam industri media tanah air kita, saya melihat kelahiran. Okey, sekarang ni dah jadi satu trend. Kalau dulu kita tak nampak yang ada artis ni memperjuangkan ini, kita tak berapa nampak. Kalau mungkin dulu kita nampak Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah yang memperjuangkan filem, dia berjuang betul-betul filem Melayu, pengisian dia. Okey, sekarang ni kita nampak artis ni baik daripada segi baik daripada dia seorang pelakon, penyanyi, pelawak, penasyid semua dan sebagainya, dia ada bawa sesuatu perjuangan. Saya bagi contoh Heliza Helmi. Okey, bagaimana dia bergerak sebagai seorang pelakon, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang pengurusi majlis dan sebagainya, dan dia juga adalah seorang duta Palestin. Okey, yang dilantik semua dan sebagainya.
Itu daripada segi itu. Kita tengok Hafiz Hamidun. Bagaimana dia mengubah apa ni lagu-lagu nasyid. Dia zikir terapi, zikir barulah. Maknanya ya dia memperjuangkan zikir tu dengan cara yang lebih baru. Dengan cara yang lebih baru dan diterima. Kita boleh lihat bagaimana penerimaan masyarakat sekarang ni kepada isu-isu macam tu lah. Itu pendapat saya lah. Jadi itulah kita artis ni merupakan satu pihak yang di-celebrate kan, diraikan. Jadi pandangan Afiq bila mereka diraikan dan untuk selalu keluar kat media semua kan. Jadi apa-apa yang datang dari mulut diorang dan apa-apa yang diorang buat sebenarnya memang orang tengok. So sejauh mana diorang punya impact tu untuk dijadikan ikutan kepada masyarakat ni. Kalau yang kita nak tengok sekiranya macam kalau Malaysia tu baru lagi lah kalau bahagian bab ni. Tapi kalau kita tengok luar negara yang memang dah solid, memang Oprah Winfrey lah. So far kalau Oprah Winfrey tu kalau dia bawa satu isu ke hadapan, insya-Allah berjuta-juta orang akan sedar benda tu lah. Sebagai contoh lah tiba-tiba kalau lah insya-Allah dia keluarkan pasal isu Palestin. Memang insya-Allah lepas tu tiba-tiba semua orang akan bergantung lah dia buat side mana. Tapi kalau dia sokong Palestin, maka insyaAllah tiba-tiba semua orang akan terus sokong Palestin. Efek Oprah Winfrey ni pada dia boleh mencorak pemikiran masyarakat semua tu. Dia punya tindakan mereka selepas tu. Sebagai contoh kalau yang sebelum ni pernah baca adalah contoh buku Robert T. Kiyosaki lah. Dia pasal kewangan. So sebelum daripada Oprah Winfrey memanglah bagus kan. Tapi selepas daripada tak apa, main pintu. Okay, sama-sama. Farizan nakal betul. So basically tadi kalau Okay, kalau Robert T. Kiyosaki tu selepas daripada masuk Oprah Winfrey punya show, tiba-tiba sales dia melonjak berjuta-juta kopi sampai sekarang. Jadi efek dia adalah bila Oprah Winfrey menceritakan sesuatu, memang impact dia sangat besar. Kalau kat Malaysia pula kita boleh katakan sebagai Wardina lah sebagai contohnya. Kalau Wardina ni sejak dia dah mula berhijrah, beliau mula mengajaklah orang untuk join Usrah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah memang impak dia sangat besar lah. Makin ramai yang suka join Usrah semua tu. Kira dah mula selesa dengan term Usrah. Sebelum ni mungkin dengar Usrah tu macam tak pernah dengar kan. Sebenarnya asing lah dekat ni. Dan lagi dalam kalangan artis ni Usrah kan. Tiba-tiba sekarang artis ada Usrah, Usrah Fitrah dan sebagainya kan. Kira Usrah tu tiba-tiba jadi satu benda yang biasa. Dan dalam radio pun ada Usrah. Siapa tahu satu orang tu His.FM pun ada Usrah sendiri kita tak tahu lah kan. Jadi impact artis ni memang sangat besar lah, insyaAllah. So maknanya kira kalau kita tahu artis ni sebenarnya capaian dia untuk menyebarkan fikrah sebenarnya jauh lebih besar berbanding mungkin ustaz-ustaz. Kita tak kata semua ustaz macam tu kan. Ada je ustaz yang power yang capai kawan-kawan. Ustaz pun sekarang pada saya lihat ustaz pun sekarang kalau dulu dia apa mungkin di Pokono di surau masjid semua sebagainya. Sekarang ni kelahiran ustaz-ustaz selebriti yang lahir yang memang dia dah memang dia dah melalui proses-proses berceramah depan 2 orang dulu, lepas tu 20 orang, 200 orang di sekolah, di masjid sampailah dekat public. Okey, ustaz selebriti dia tetap menjadi seorang artis jugalah. Dan pada saya pengaruh artis ni sebenarnya dia lebih kurang sama kuat dengan pengaruh pemimpin. Okey, tapi kita tak nak bincang pemimpin lah kat negara kita, bincang artis. Artis ni dia boleh je sebut mungkinlah contoh kita ambil isu senang kan, artis ni buat silap, kita boleh lihat berapa ramai yang backup dia. Hakikat dia memang salah sebenarnya. Artis A lah. So nak tunjuk follower tu, bayangkan kalau dia buat benda betul, lagi ramai yang ikut dia. So peranan artis sebenarnya artis dunia baru ni macam apa ni Saudara Haziq cakap lah, kita nak membentuk, kita nak predict future psikologi apa artis tu sebut lah. Kita nak bentukkan benda ni. Perlulah seorang artis tu kelahiran kalau kita rancangan selebriti, rancangan apa realiti sekarang, pencetus ummah, imam muda semua sebagainya, masing-masing ada pengikut yang sendiri dan di mana orang ikut diorang tu sebenarnya. Jadi memang main peranan yang besar lah. Memang kita artis ni memang pengaruh dia sangat besar. Satu dalam
dari aspek capaian, dan satu lagi pengaruh untuk orang ikut dia. Dan banyak juga ustaz-ustaz sekarang ataupun penceramah yang diorang sebenarnya pun diraikan. Diorang pun sebenarnya dah macam artis lah. Kan macam tu Ustaz Don semua kan. Kita tengok dia tu dah macam artis lah, sebab memang dah selalu keluar TV apa semua, orang semua suka kan. Jadi pada masa ini mungkin ada pihak yang menimbulkan isu ni, iaitu bila program-program macam contoh pencetus rumah ataupun imam muda, dia sekadar melahirkan artis dan bukan ustaz yang betul-betul ustaz lah. Dia macam mungkin dia orang kata yang ustaz-ustaz ataupun imam-imam yang lahir daripada pencetus rumah punya program ataupun rancangan TV reality ni, dia sekadar untuk orang kata untuk mendapatkan fame, hiburan, ataupun sekadar untuk untuk suka-suka, dan tidak betul-betul membawa orang kata masyarakat tu kembali kepada agama Islam. Macam mana pendapat? Ini sebenarnya inilah yang berlaku sebenarnya kat masyarakat Malaysia. Rasa kita dah bincang yang minggu lepas ni tentang tuduh menuduh orang. Orang kita lihat PU ni nak populariti, imam muda nak populariti semua. Hakikatnya dia tak tahu proses tu bagaimana. Sebelum dia jadi tu ada uji bakat lah. Dan uji bakat tu bukannya uji bakat macam main bola apa semua dan sebagainya. Memang diuji ilmu agama mereka. Baik daripada pencetus ummah, imam muda dan sebagainya. Dan ternyata mereka layak. 12 orang ni, 10 orang ni yang layak daripada ribuan yang datang. Maksudnya memang diorang adalah seseorang. Dan masuk dalam tu bukannya baca buku biasa-biasa, kancil dan kura-kura ke Arnab dan tu, memang baca buku-buku agama, bernakibkan orang-orang yang hebat. Okey, ada mursyidnya, Dr. Fazal Kamsa, ustaz-ustaz yang lain kan, ada guru-guru lah yang ajar. Jadi sebenarnya mereka melalui proses ilmu tu sebenarnya. Jadi tuduhan ni, saya terus cakap lah, tuduhan saya menuduh orang yang menuduh balik. Mereka bukannya cari populariti, tapi populariti tu yang datang sebenarnya sebab nama pun rancangan reality. Mana ada rancangan reality yang at least kita kenal lah. Macam pencetus ummah, kita boleh lihat sekarang ni baru musim pertama, sekarang ni dah nak masuk musim kedua. Ada orang mempetikai apa peran dia. Hakikatnya dalam tu semua golongan profesional, peguam, peguam yang ada syariah, ustaz, orang yang ikut usrah, semua hafiz dalam tu. Imam muda pun begitu. Jadi memang ada ilmu, dan ilmu tu mereka gunakan untuk bawa pengikut-pengikut mereka. Lihat bagaimana mereka jadi duta-duta makanan sihat, ikan haruan, air kita panggil air air jus Tok Guru kan. Macam tu kan. Air apa ya? Adalah air sihat tu, air saya lupa air dia. Dah lama tak beli. Tak pernah beli. Dia duta kismis semua dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi pengikut-pengikut ni untuk ikut. Macam saya cakap sebelum tadi, artis ni kalau pengikut ni dah taksub, dia buat salah pun orang akan defense dia. Okey, kalau dia buat betul, orang akan ikut. So memang main peranan yang sangat besar lah. Jadi tuduhan orang-orang ni nak cari populariti mudah. Even itu dalam konteks ustaz lah. Kalau dalam konteks artis pula, kita boleh kata alah ni nak berlakon sesaja, ni nak popular. Hakikatnya pengarah tidak sebodoh tu untuk panggil pelakon yang tidak tahu berlakon. Dia pun nak jaga standard. Jadi at least kurang-kurang dia mesti tahu berlakon. Mungkin sebelum ni dia pernah berlakon 2-3 tahun yang lepas, atau 10 tahun lepas kan. Sekarang ni pula baru naik kan. Dia kata nak capai populariti mudah. Tak. Akhirnya mereka melalui proses tu sebenarnya. Jadi nak menuduh orang mencari populariti, satu tuduhan yang sangat berat lah. Sebab kita terus melihat pada benda tu. Dia berlakon kayu apa semua tu, itu tolak belakang cerita. Tapi dia dah lalui proses tu. Daripada pelakon tambahan, pelakon sisipan semua, iklan dulu, bermula dengan iklan semua sebagainya, dan akhirnya jadi seorang pelakon filem. Itu so, tak ada dah aku mudah. Hey, video. Okay, buka balik. Jadi tuduhan-tuduhan pihak bahawa artis yang Islamik ni dilahirkan melalui program-program reality ni adalah orang kata sangkaan dia orang terhadap dia orang yang sekadar untuk menjual ilmu agama semata-mata untuk mencari publicity tu, kira adalah tuduhan yang sangat berat lah. Yes, dan memang sejujurnya saya begitu menyokong dengan tindakan
TV-TV besar untuk membuat satu program reality ni supaya at least masyarakat punya tumpuan tu dia tertumpu ke arah program-program yang sihat ataupun membina rohani mereka kan, berbanding tak ada langsung kan. Setuju. So at least benda tu sedikit sebanyak, at least tak banyak pun sedikit, tapi confirm banyak lah. Atau sedikit sebanyak lah. Sedikit sebanyak dia membantu ke arah proses pengislahan masyarakat tu. Dan maknanya bukan ustaz saja yang buat kerja, tapi artis pun buat kerja dengan capaian mereka yang lebih besar dan juga pengikut ataupun dengan cara yang lebih orang kata dekat lah dengan dia orang punya follower kan. Betul. So boleh orang kata pendapat sikit daripada Afiq tentang trend pada orang kata pengislahan dunia hiburan daripada dulu sampai sekarang macam mana? Dari dulu terus. Soalan aku dari dulu. Sama tiga. Sebab kalau adalah saya pernah tengok TV2 ni kan. TV2. Dia cerita Ada lagi orang tengok TV2. Dia cerita dia pasal seorang guru, dia mengajar dekat sekolah perempuan tau. Lepas tu adalah cerita dia macam lah. Dia cerita seorang guru yang mengajar kat sekolah yang semuanya perempuan. So adalah konflik-konflik macam ada anak pelajar dia tu yalah ada anak luar nikah semua. So macam cikgu tu tolong backup semua. Tapi kan kita tahu sebenarnya ada filem dulu ada yang sebenarnya lebih dahsyat dia punya seksi dia tu berbanding sekarang tau. Sebab korang tak tengok lagi kan. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Saya dah lama tak tengok Indonesia. Tapi ada, maknanya kalau tak zaman Piramli dulu pun tengoklah macam mana skirt semua kan. Macam dulu baru sama lah rasanya sekolah dulu pun skirt juga kan. So kita proses pengislahan masyarakat tu alhamdulillah berlaku walaupun sedikit demi sedikit. Macam dulu mungkin trend tudung tak begitu tak begitu ni lah, sekadar orang kata litup je kan. Tapi sekarang alhamdulillah tudung labuh tu dah mula diterima pakai dan kebanyakannya adalah artis lah yang cuba untuk memfashionkan benda tu. So macam mana pendapat dari sudut pendapat lah. Sorry lepas ni kena tukar moderator. Itulah kalau nak katakan perubahan, memang dari kecil tak tengok TV lah. So tak biasalah pasal perubahan dan sebagainya. Kita boleh bantu dia lah untuk beli TV. Tapi boleh dikatakan bahawa kalau yang tengok sebelum ni daripada masa beberapa tahun ni, nampaklah perbezaannya dari segi kualiti. Yang nampak memang so far yang nampak kalau muncul kat Facebook je lah, Wardina, Eliza Hilmi dan sebagainya. Nampaklah kalau kita kadang-kadang kita akan nampak agak okey dulu dia orang ni macam ni sekian. Kita dengar daripada orang pada awal dulu orang cerita sebab orang akan buat perbandingan juga. Kalau contoh Felicia Yip, orang duk bangkit kat pasal dulu dia ex-playboy dan sebagainya. Tapi sedangkan tak perlu dah kan. Cuma kita nampak kira tu saja kita dah nampak bahawa ada perubahan. Kira daripada orang yang tak pernah Islam tapi tak mengamalkan Islam, tiba-tiba masuk Islam. Contoh Wardina ada satu video ni perkongsian bagaimana kata dulu dia tak amalkan Islam pun, tapi lepas tu dia mula kenal Islam. Kemudian sekarang kalau kita tengok dia memang sangat menggalakkan artis-artis lain semua tu. Contoh baru-baru ni Nia Lofa, kemudian Miss Nina dan sebagainya lah kan. Walaupun mungkin Wardina mungkin tak jumpa Miss Nina cakap jom, tapi impact tu memang tempias tu memang sangat memudahkan lah. Contoh lah tiba-tiba satu hari nanti ada pengarah filem, sebagai contoh Nazirul Haziq insyaAllah daripada Hamas Al-Shabab, dia jadi pengarah first yang katakan okay kita akan buat filem Islamik. Bila macam tu artis-artis lain sekarang sebenarnya antara masalah yang dihadapi sebab ada kenal orang, dia kata memang bi'ah dia persekitaran ni memang sangat susah. Kira macam tak ada masa untuk solat pun sebab busy. Betul ya? Demand makan nak cerita buka-buka semua kan. Kalau behind the scene pun kat on set pun kalau 100 orang tu mungkin 100 orang tak solat juga. So dia susah. Takkan sebab kita seorang tangguh macam tu so dia tak nak berubah. Tapi bila ada seorang kata okay macam mana pun ni Islamik kita akan jaga solat, so dia akan sangat berubah. Tapi apa yang perlu dilakukan adalah jadi yang pertama sebagai contoh kita tengoklah dulu tak ada pencetus rumah, tak ada imam muda tu kan. Sebelum tu apa kita ada? Tak ada apa-apa lah kan. Tiba-tiba dah ada sekarang. Bila dah ada cuba kita namakan selain daripada dua ni apa lagi kita ada? Tak ada pilihan. Suami pilihan dan sebagainya lah kan. Itu perkataan Najahil. Tapi nak katakan bahawa
kadang-kadang kita tak boleh namakan selain pada apa yang ada sekarang. So kalau kita kritik sangat pun, kalau betul nak perubahan, buat benda baru. Sebab memang tempat dia untuk orang-orang awam untuk bahagian tu. Contoh macam kalau PU Rahmat mungkin PU Rahmat sebut apa, PU tu PU lah, kita semua atau Imam Muda contohnya. Let's say dia bawa topik-topik sekian-sekian, tapi sesuai lah dengan golongan yang ikut diorang. Golongan yang ikut diorang bukannya syekh-syekh semua tu. So kalau dia tiba cerita pasal kitab-kitab, tak ada siapa datang juga. So tu tugas orang lain, ustaz-ustaz pula. Contoh macam kalau tiba-tiba Farizan bercerita, orang-orang yang datang mungkin budak EU, tapi takkanlah tiba-tiba nak cerita pasal perundangan ke apa. Memang tak sesuai lah. Memang tapi tak boleh lah kalau orang ni nampak Rizwan ni sebagai cakap benda remeh pasal kain batik dengan kain pelikat je kan selalu. Dia bukan remeh. Betul. Hakikatnya apa kita nak bawa sebenarnya, bagaimana kita sebagai apa ni penyampai, atau dalam bahasa apa ni kita panggil sebagai apa? Ni aku dah lupa. Doa. Penyampai bukan penyampai apa? Muaj. Penyampai apa? Muaj. Bukan muajih. Betul lah. Kau tertinggal dia tu. Dan orang yang nak mendengar tu ada dua hala connection lah. Okey, kita sampaikan, dia boleh respon. Bukannya kita bercerita syok baca kitab, padahal audience kita bukannya orang yang nak tahu pasal kitab tu sebenarnya. Sebab tu macam PU, dan kita ambil contoh PU, sebab PU je yang ada. Orang sebut kritik tapi at least ada PU tu. Ada PU tu yang ni sentuh bahagian keibubapaan. Sebab dia memang core dekat situ, niche dekat situ. Yang ni memang sentuh pasal kitab, yang ni memang sentuh pasal tajwid. Yang ni sentuh pasal dakwah orang muda. Yang ni memang sentuh belah apa ni, hukum hakam semua dan sebagainya. Jadi dia ada niche masing-masing pergi. Imam Muda macam tu. Ada yang boleh bercakap, ada yang boleh berlakon, dakwah dan berlakon, dia berlakon. Ada yang boleh jadi pengacara, bawa usrah semua sebagainya, dia pergi. Jadi macam Dan Afiq cakap, artis tu sendiri apa ni mempengaruhi follower ni, pengikut orang ni sebenarnya. Kira masing-masing sebenarnya buat kerja dakwah tu di bidang masing-masing. Dan sememangnya dalam dunia hiburan memang kita perlukan artis sendiri untuk berdakwah di kalangan mereka dan juga di kalangan follower mereka lah. Setuju. So kita tahu macam dari dulu sampai sekarang pun dah mula dunia hiburan tu orang mula demand kepada video-video yang orang kata meningkatkan rohani mereka, yang uplifting, yang bagi motivasi semua. Kalau kita daripada dulu sampai sekarang, so perubahan tu dah mula ada. So masyarakat dah mula nak orang kata mula pandai untuk mencari orang kata suapan rohani lah. So sebab itulah dengan sehubungan selari dengan tu, dengan orang kata fenomena ataupun penghijrahan yang berlaku antara artis-artis semua kan, ia merupakan satu indikator yang baik lah ke arah menjadi ke arah membina masyarakat Muslim Malaysia pada masa akan datang. So kita berehat apa? Jadi macam mana kalau dalam masa 5 tahun apa yang sepatutnya kita nampak insya-Allah? Yalah, benda ni sebenarnya mungkin ia dah menjadi satu trend, tapi ianya belum lagi, orang kata dia masih lagi di peringkat permulaan lah. Jadi saya jangkakan pada masa akan datang, dengan apa yang kita dah bincangkan pada awal sekali, episode first, iaitu pasal personal demokrasi semua, mass collaboration semua kan. So dijangkakan pada masa akan datang akan lebih ramai artis-artis yang bukan pada artis yang dah sedia ada, tapi artis-artis baru yang lahir yang memperjuangkan idea masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita tahu artis-artis, tak adalah artis sangat kan, tapi contoh Mr. All Shaq lah kan, family lah. Okay, ingat-ingat kan. So tak apa, vlogger baru ataupun Abang Azhar Hilmi kan. So mereka ni dah kata membawa mesej-mesej Islami dalam lagu, vlog mereka, dalam filem pendek at least. Jadi trend tu semakin lama orang kata semakin besar dan diterima lah. Dan diterima. InsyaAllah akan datang kita sendiri selaku artis ataupun selebriti perlu mendukung idea perjuangan yang lebih besar. Bukan setakat sekadar Islami, konten dakwah Islami, tapi kita membawa satu idea perjuangan yang besar yang mampu mengubah masyarakat tu, bukan dari sudut kerohanian saja, tapi dari sudut infrastruktur, dari sudut fizikal, dari sudut sains, teknologi, macam-macam. Pada saya melihat sama macam Haziq cakap kan,
mungkin dalam masa 5 tahun ke 10 tahun setiap artis perlu bawa satu perjuangan dia. Perlu bawa suatu apa yang dia nak dia nak perjuangkan. Contoh artis ni dah ambil pasal Palestin, okey, Palestin cukup. 2-3 orang artis. Satu ni dia bawa tentang saya rasa dah ada trend sekarang ni, artis ni dia memang menggalakkan pemakanan yang sihat. Apa buktinya badan dia sihat lah, fit semua dan sebagainya. Jadi saya perasan follower dia memang ikut cara pemakanan. Contoh macam Kevin Zafri kan, apa semua orang ada artis Firdaus daripada Herbalife semua dan sebagainya kan. Orang ikut dia sebab dia dah terbukti bawa pemakanan sihat. Memang dia suruh orang pun ikut dia. Yang ni bawa tentang muzik ke, dia nak at least setiap artis ada diperjuangkan. Bukan sekadar masuk dalam dunia artis dapat payment dan habis. At least dia ada perjuang. Selain kerja dia dalam dunia hiburan tu, dia membawa satu perjuangan lain yang di luar dalam dunia hiburan, ataupun dia menggunakan dunia hiburan tu sebagai medium untuk meluaskan idea perjuangan tu. Boleh cerita sikit contoh-contoh luar negara yang artis, apa benda yang dia buat? Contohnya macam salah satunya Matt Damon lah. Matt Damon. Tak pasti Matt Damon berlakon dalam apa lah. Tapi yang pasti ni dia buat sekarang water.org, iaitu satu gerakan di mana orang donate duit kepada mereka, kemudian mereka akan salurkan, berikan air kepada golongan yang tak ada air. Contoh kita ada negara-negara contoh macam dekat Afrika ke apa, diorang air pun tak ada. So apa yang dikatakan dalam promosi dia kata kita mampu beli satu botol RM1 air mineral tu, tapi kadang-kadang kita minum tak sampai habis dan sebagainya, sedangkan tu saja nilai yang sama kita boleh dapatkan banyak air untuk diorang ni semua tu. Kita boleh selamatkan satu nyawa. Untuk kita sekadar penghilang dahaga, tapi untuk mereka adalah menyelamat nyawa, satu nyawa. So macam tu lah. Tapi kalau tadi kan kita banyak sembang pasal artis patut buat ni semua tu, kalau ikutkan kita sebenarnya kena buat apa ni lah supaya lebih relevan lah dengan pendengar. Kita buat ringkas sebab masa dah nak habis. Ya ke? Dah cut belum? Pada saya kita perlu tirulah artis antarabangsa yang kita membuat sebagai kita orang awam. Kita sebagai orang awam. Sebagai orang awam macam mana? Tugas untuk merealisasikan tugas kita sebagai orang awam, mahu tak mahu kita ikut apa yang diperjuangkan tu. Kalau kita tak nak jadi core dia tu, kita ikut orang-orang ni kita perjuangkan. Atau mungkin kita boleh ambil macam episod pertama dia Pesona Demokrasi, kita buat kita punya yayasan sendiri. Rasanya kita familiar dengan yayasan-yayasan dekat luar negara sana. Oprah punya yayasan, Jet Li punya yayasan, Jackie Chan punya yayasan, Bill Gates punya foundation, Warren Buffett semua ada yayasan sendiri. Maknanya di sini artis dia buat kerja mereka dengan perjuangan mereka, tapi kita boleh lihat trend tu bahawa tidak semestinya inovasi yang dibawa kepada masyarakat dibawa oleh golongan-golongan businessman ataupun golongan saintis, tapi juga oleh golongan macam kita, golongan artis ataupun golongan yang nak jadi artis kan. Ataupun golongan awam yang di mana kalau kita baca dalam buku Wikipedia tu Google. So bila kita baca dalam buku Wikinomic tu, idea mass collaboration tu sangat tinggi lah. Kita ambil contoh kamera. Kita ambil contoh muda Palestin lah. Kan? Seorang memperjuangkan Palestin, tapi bila benda tu dah besar, mass collaboration tu akan terjadi dan masing-masing akan memperjuangkan isu Palestin di tempat masing-masing. Sama lah macam ni. Jadi contoh sebagai contoh, kalau artis A ni buat sesuatu, so kita boleh duplicate lah kita punya cara tu dan kita buat kat tempat kita. Kita nolong. Itu adalah satu kolaborasi yang sihat lah ke arah membina masyarakat Muslim pada masa akan datang lah. So memang nak tak nak kita semua kena main peranan. Dan untuk kali ini kita lebih fokus pada artis lah, sebab artis ni mempunyai capaian lebih tinggi, follower yang lebih besar, dan dia sebenarnya mampu untuk ubah masyarakat. Kita dah tak nak lah, kalau boleh lepas ni kita sendiri pun dah tak nak kritik artis ni seksi sangat lah ataupun apa benda tak apa-apa kan. Tapi kalau boleh kita sendiri educate mereka, kita doakan mereka, dan kita juga bergerak untuk melahirkan artis-artis baru. Dan pada pihak artis pula, mereka juga perlu berhijrah dan perlu memainkan peranan dalam inovasi dan pengislahan masyarakat lah. Jadi sebelum mengakhiri sesi ini, kita terlupa pula sesi promote ni. So 2 Idiots FM ini disponsor oleh
Hamad Sahad Al-Shabab, sponsor besar gila lah, macam kepala sponsor lah. Platinum sponsor. Dan kami juga menunggu sponsor daripada Colour Lab Enterprise. Colour Lab Enterprise untuk baju rasmi lah. rasmi. So dia orang ada ni, dan dia orang ada buat service printing, graphic design dan lain-lain. Jadi boleh rujuk dia orang So tunjuklah sikit. Tunjuk sikit. Tak payah nak explain banyak kot. Buku macam biasa buku ni alhamdulillah lepas episod ketiga punya tu jualan makin naik kan. Jadi memang tinggal sikit je. Jadi tolong cepat lah buka khas publication. Novelog John Drop oleh Najul Razik lah. Dia tak ada kat sini, ada sana. Dan juga founder khas lah. Aku khas yang telah beribu-ribu masya-Allah terjual. Masya-Allah beribu-ribu. 1001 pun beribu-ribu juga. Aku khas lah boleh beli. Okey. Dan juga majalah Sinergi, majalah yang sangat dekat dengan hati remaja. Insya-Allah ada macam-macam ni. Saya baru baca pasal jalinan teknologi. Kena kan kita. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena beli. So bertemu lagi nanti pada episod kelima. Iaitu nanti kita tunggu dulu lah. Nak bincang dulu. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kami sampai akhir. Bertemu lagi pada minggu hadapan di rancangan Tioeda FM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lagi kencang. Masya-Allah. Training ulang-ulang sama-sama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api tu tak hafal. Wajah Api. Tutup. Sikit-sikit Nazirul, apa pendapat anda tentang isu ni sebenarnya? Melihat masyarakat Malaysia punya perangai ni sebenarnya. Kejap dulu, apa maksud Cak Nas sebenarnya ni? Masya-Allah, Cak Nas ni saya tak tahu dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka tulis macam mana. Tapi pada saya Cak Nas ni dia Cak Nas dia tahu mengambil tahu. Okay. So DJ Farizwan, give your opening. It's not problem for me. Don't worry. For me, it's quite good actually. When we on air in overseas. Jadi perbincangan kali ni dirasa apa kata perbincangan kali ni rasanya tak bias lah. Sebab kita ada Farizwan, DJ Farizwan yang sangat cemerlang akademiknya dari STPM ya, masya-Allah. Straight A+ bintang. Straight. Dan kita juga ada orang yang paling loser ni dalam sejarah A-level Intek. Hafiz Azlan. Kosong. Tak pernah dicapai oleh mana-mana manusia. Saya nak cuba potong dia tapi dapat mangkasa satu.